Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Pasha Rahim dalam Apa Khabar Malaysia. Seperti biasa, kami bersiaran secara langsung dari Wisma Bernama. Selama 1 jam, dari jam 9 hingga 10 pagi ini, anda akan bersama saya dan kita akan membincangkan beberapa perkara yang agak menarik. Kita akan bercakap bersama berkenaan pelancaran logo dan juga tema sambutan Hari Kebangsaan tahun 2023. Dan di samping itu, kita juga akan bercakap mengenai hubungan diplomatik ataupun hubungan bilateral antara dua negara, Malaysia dan juga UAE. Jadi kepada anda di luar sana, jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama saya pada pagi ini di Apa Khabar Malaysia di saluran Astro 502, YouTube dan juga Facebook Live. Baik, macam biasa kita akan kongsikan beberapa petikan berita daripada portal bernama.com. Saya pasti ramai antara anda di luar sana mungkin dalam keadaan yang sedikit excited, cuti sekolah akan bermula. Mungkin banyak perancangan anda untuk membawa anak-anak untuk bercuti dan sebagainya. Jadi kita teruskan dahulu dengan petikan berita daripada portal bernama.com. Antaranya, kita ke negeri Perak. Jadi negeri Perak, Kerajaan Perak melalui Pejabat Tanah dan Galian PTG telah pun menubuhkan satu jawatan kuasa khas dan juga beberapa langkah mitigasi untuk mengembalikan status Tanah Rizab Melayu di negeri itu, menurut kata Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad. Jadi antara langkah awal yang telah diambil PTG adalah dengan melakukan sekatan dan juga memasukkan kaviat pendaftar bagi kesemua 3,214 hektar tanah yang terlibat untuk menghalang sebarang transaksi ataupun pindah milik kepada bukan Melayu. Jadi menurutnya kemasukan kaviat pendaftar itu adalah supaya sebarang pindah milik selepas ini hanya dibenarkan kepada orang Melayu agar Seksyen 6 Enactment Rizab Melayu dapat dikuatkuasakan. Seterusnya, PTG melaksanakan proses pemutihan dengan menyemak dan menilai semula kriteria sedia ada untuk syarikat-syarikat yang disenaraikan dalam jadual 3 Enactment Rizab Melayu bagi permohonan pemberi milikan tanah. Jadi ini antara usaha kerajaan negeri untuk mengekalkan tanah Rizab Melayu supaya ia tidak berpindah milik secara sebarangan. Baik, seterusnya, sambutan Hawana ataupun Hari Wartawan Nasional yang akan diadakan pada hujung minggu ini bermula 27 Mei. Sultan Nazim Shah telah pun memperkenankan wartawan untuk membaca khutbah Jumaat pada hari ini. Beliau memperkenankan pengamal media di negeri ini untuk diberi penghormatan membacakan khutbah Jumaat di beberapa masjid di Perak hari ini bersempena dengan sambutan Hari Wartawan Nasional. Jadi yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan juga Adat Melayu Perak, Tan Sri Muhammad Anwar Zaini bagi mengiktiraf peranan penting golongan wartawan kepada negara. Jadi khutbah Jumaat di negeri Perak pada hari ini 26 Mei bertemakan kewartawanan menyempurnakan tugas berlandaskan nilai-nilai Islam. Selain daripada itu, Jabatan Penyiaran Negeri Perak dan Persatuan Pengamal Media Perak juga telah pun mengemukakan 3 nama pengamal media kepada Jabatan Agama Islam Perak untuk mendapatkan tauliah sementara untuk membolehkan mereka membaca khutbah Jumaat pada hari ini. Jadi kepada anda semua yang berada di negeri Perak, bolehlah ke masjid-masjid yang tersebut untuk mendengar khutbah yang akan dibacakan oleh wartawan-wartawan. Baik, kita teruskan ke negeri Kelantan pula. Laman Flora RTC akan menjadi hub pelancongan terbaru di Kelantan. Jadi menurut Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Kelantan, mereka sedang menaik taraf Laman Flora, Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Tunjung, untuk dijadikan sebagai hub agro pelancongan terbaru di negeri itu menjelang Disember tahun ini. Jadi pengarahnya Wan Faizatul Aniza Ismail Yatim berkata fasa kedua menaik taraf laman Flora tersebut dilakukan semula sejak ia mula diwujudkan pada tahun 2016 dan ini bertujuan untuk menarik lebih ramai lagi pengusaha floriculture dan juga nursery di negeri itu untuk memajukan perniagaan mereka selain menjadikannya sebagai satu pusat untuk rujukan atau pusat rujukan untuk pemasaran hasil-hasil pertanian mereka. Selain daripada itu, Laman Flora itu juga mempunyai 85 lot tapak yang diusahakan oleh 72 usahawan dan juga pelbagai jenis tanaman bunga dan anak pokok buah-buahan. Jadi bagi pengusaha-pengusaha
floriculture, banyak kelebihan dan kemudahan yang diberikan ataupun yang disediakan kepada petani-petani yang berdaftar dengan Fama, dan mereka juga turut menerima pelbagai jenis bantuan pemasaran, dan sekiranya berdepan dengan apa-apa isu ataupun krisis bolehlah mendapatkan bantuan daripada Fama juga. Seterusnya, berita baik untuk orang asli di Cameron Highlands. Jadi lebih kurang 600 penduduk di kampung orang asli Kuala Boh, Cameron Highlands akan bakal menikmati rangkaian komunikasi dan talian internet yang lebih baik apabila menara telekomunikasi di kampung itu beroperasi sepenuhnya Julai ini. Menurut pengerusi Jawatankuasa Komunikasi dan Multimedia, Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Pahang, Fazli Muhammad Kamal berkata menara itu dibina oleh syarikat E.Co Group Sendirian Berhad dan telah pun diserahkan kepada syarikat telekomunikasi Celcom DG Berhad. Dan kerja-kerja selanjutnya merangkumi pemasangan peralatan-peralatan elektronik, penyambungan gentian optik dan juga bekalan tenaga elektrik sehingga kepada pengaktifan perkhidmatan 4G. Jadi isu perkhidmatan 4G ataupun rangkaian komunikasi dan talian internet ini telah pun mendapat perhatian daripada Yang di-Pertuan Agong sendiri, dan sekarang mereka akan menikmati kemudahan yang lebih baik dari segi penggunaan internet dan sebagainya. Diharapkan akan mendatangkan kebaikan kepada penduduk-penduduk orang asli di kampung di Kuala Boh, Cameron Highlands. Baik, seperti biasa kita untuk berita-berita lanjut dan terkini pastikan anda layari portal bernama.com, dan selain daripada itu jika ada apa-apa email ataupun cadangan yang anda ingin hantarkan, bolehlah email ke akmbernama.tv@gmail.com. InsyaAllah ada pihak daripada tim produksi yang akan membaca dan mungkin membalas email anda. Baik, seperti biasa kita akan tengok dulu macam mana agaknya keadaan cuaca kita pada hari ini, dan seterusnya bersama rakan penyampai dari Bilik Berita. Silakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Liana Zulkifli. Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri JPM, Datuk Seri Khairul Zaimi Daud membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya terhadap penuntut-penuntut yang mendakwa waris Kesultanan Sulu. Laporan itu dibuat kerana tuntutan tersebut merupakan satu ancaman kepada keselamatan negara. Menurut kenyataan Sekretariat Khas JPM, laporan tersebut dibuat susulan tindakan tuntutan difalkan oleh penuntut-penuntut itu melalui notis timantara yang diserahkan kepada Kerajaan Malaysia pada 30 Julai 2019 melibatkan anggaran tuntutan melebihi $32 bilion Amerika Syarikat. Rintitan daripada insiden pencerobohan di Lahad Datu, Kerajaan Malaysia mengisytiharkan kumpulan Royal Sulu Force. Rintitan daripada insiden pencerobohan di Lahad Datu, Kerajaan Malaysia mengisytiharkan kumpulan Royal Sulu Force RSF sebagai entiti pengganas yang terbabit dalam tragedi pencerobohan di Sabah pada 2013. Sementara itu, seorang daripada penuntut, Fuad A. Kiram juga diklasifikasikan sebagai pengganas di bawah Seksyen 66B Akta Pencegahan Pengubalan Wang Haram Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 pada 6 April 2023. Menurut kenyataan itu, objektif laporan polis tersebut dibuat adalah dengan mengambil kira wujudnya mensabotaj ke atas ekonomi dan ancaman kepada keselamatan negara melalui tindakan agresif penuntut-penuntut yang dipercayai bersubahat dengan menyalahguna proses timbang tara antarabangsa. Susulan laporan ini dipercayai satu siasatan jenayah akan dimulakan oleh pihak berkuasa demi menjamin keamanan, keselamatan dan kestabilan negara.
Baik, Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB berkata permintaan minyak sawit Malaysia dijangka meningkat pada tahun ini didorong oleh faktor cuaca panas yang turut memacu harga sekitar RM3,800 hingga RM4,000 satu tan. Ketua Pengarahnya Dato' Dr. Ahmad Parvez Gulam Kadir berkata pihaknya berharap pengeluaran komoditi itu dapat ditingkatkan pada tahun ini. But we are hoping this year we can still produce around 19 billion ton from 18.45 last year. Because I think this year we are getting labours coming in, so that will insyaAllah will help. Katanya usaha penanaman sawit juga dijangka dijejaskan oleh fenomena El Nino pada tahun depan yang boleh mengurangkan pengeluaran sehingga 10%. Ahmad Parvez menjelaskan cuaca panas tersebut juga akan memberi kesan kepada sebahagian besar kawasan penanaman di Sabah dan Sarawak. Malah, suhu panas melampau boleh menjejaskan kehadiran kumbang yang berperanan untuk melakukan proses pendebungaan. Baik, sekian dari Bilik Berita. Salam hormat, salam Malaysia Madani. Seperti yang kita tahu, tiap-tiap tahun logo dan juga tema akan berubah-ubah mengikut keadaan semasa dan juga mengikut mood orang kata keadaan negara kita pada tahun tertentu itulah. Jadi untuk tahun ini sendiri kita kita belum lihat lagi apa itu logo, macam mana rupa dia, dan pelancaran itu akan berlaku bila mungkin Tuan boleh ceritakan dahulu macam mana agaknya majlis pelancaran logo tu dan juga tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2023 untuk tahun ini. Baik Pasha, soalan yang terbaik sekali sebab hari yang ditunggu-tunggu akan tiba dalam 24 jam akan datang Pasha. Untuk warga kota ya, sebelum saya pergi kepada apa makna di sebalik logo dan tema ni, mukadimah saya pada pagi ni, saya nak mohon kepada warga kota supaya bersiap sedialah. Besok pukul 9 pagi, bawalah keluarga datang ke Esplanade Tasik Simfoni KLCC. Walaupun KLCC buka pukul 10, tapi pukul 9 kita dah ada dah. 8.30 boleh datang untuk menyaksikan pelancaran logo dan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 yang akan disempurnakan oleh Menteri Komunikasi dan Digital. Selain daripada itu ya Pasha, kita pun akan mengadakan pelancaran ini serentak di Kuching, Kota Kinabalu dan juga di 112 pejabat malawakil di seluruh dunia, iaitu pejabat kedutaan kita dan pejabat Suruhanjaya Tinggi. Jadi berbalik kepada logo dan tema, betul Pasha, seperti yang Pasha maklum tadi tu, setiap tahun kita akan ada logo tersendiri dan tema tersendiri. Walaupun logo dan tema untuk tahun ini telah pun diputuskan dan dijangka akan disahkan oleh Jemaah Menteri, dan besok pada pukul 9 pagi bertempat di Esplanade seperti saya maklumkan tadi, Tasik Simfoni, maka kita akan melancarkanlah logo dan juga tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Pasha, tema dan logo ni bukan saja untuk Hari Kebangsaan, dia juga untuk Hari Malaysia pada 16 September nanti. Yang Hari Kebangsaan 31 Ogos tu sudah pasti semua dah kenal dengan Hari Kebangsaan ni. Jadi pelancaran ni kita awalkan, pelancaran logo ni kita awalkan tahun ni. Tahun lepas ni biasa kita buat Julai, tahun ni kita awalkan sebab NGO, swasta semua berkobar-kobar nak berpartisipate dalam sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ni. Sebab kalau kita lihat kepada swasta ni, dia akan buat package, dia ada dia punya macam telco kan, dia ada dia punya sales dia, so dia nak tonjolkan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia itulah. Jadi kita mulakan besok, mulai besok sehinggalah Hari Malaysia nanti, kita akan terus mewawarkan logo ni dan juga tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Kenapa kita mulakan besok? Seperti yang saya umum tadi, kita nak bagi persiapan lebih awal kepada pihak-pihak ini. Dan satu lagi, kita nak wujudkan kesedaran di kalangan rakyat. Rakyat kena faham.
di mana-mana negara, khususnya di Malaysia, satu saja program event yang kita anggap sebagai program nasional yang harus diwajibkan disertai oleh setiap lapisan masyarakat, tak kira di Semenanjung, juga di Sabah dan Sarawak. Jadi sebagai satu program kickstart, besok kita dah memula dah. Bila menteri dah umum, maka logo tu kita akan kongsikan dengan semua pihak. Pihak e-hailing nak buat wrapping kenderaan pun boleh. Kita pun ada minta AirAsia supaya wrap kapal terbang. So satu dunia dia pusing dengan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tu. Tapi the bottom line dengan izin, kita nak mewujudkan satu kesedaran sebab kini kita ada satu kerajaan perpaduan. Jadi logiknya lah kita punya logo ni pun melambangkan satu perpaduan di kalangan rakyat. Dan Hari Kebangsaan ni pun memang satu acara untuk semua kaum. Jadi permintaan daripada kami, Pasha, besok tu datanglah beramai-ramai bawa keluarga. Lepas habis tengok tu, masuk dalam Suria, pergi beli belah, nak window shopping pun tak apa. Boleh luangkan masa dengan boleh keluarga luangkan masa. Dia mula pukul 10 pergi tengok wayang, pergi tengok apa. Tapi janji datang pukul 9 dan tengok bersama-sama dengan kita. Bukan saja setakat pelancaran. Saya tahu ramai orang ni dia boring. Dia kata pergi sana tengok menteri melancar. Betul. Lepas tu habis. Tapi tak ada. Ada ucapan sikit. Jadi ni apa yang akan ada sewaktu pelancaran itu? Bagaimana mungkin ada sesuatu opening gambit yang unik ataupun ada apa-apa kejutan ataupun surprise sewaktu program pelancaran logo dan juga tema Hari Kebangsaan. Ada besok kejutan. Tapi kalau saya sebut sekarang, tak terkejut lah. Tak terkejut. Tapi selain daripada menteri kita yang vibrant, yang muda sangat tu, ucapan beliau pun cukup orang dinanti-nantikan. Selain daripada kita tunggu apa yang message yang daripada menteri kita ni, Menteri YB Fahmi Fazil, kita juga ada persembahan. Tapi persembahan macam mana tu, tunggulah. Tunggu. Kalau saya sebut semua sekarang, orang tak datang. Satu lagi, Basha, orang di luar KL ni, bukan orang Selangor. Selangor pun kita minta supaya datang. Tak jauh ni. And then weekend nak bawa keluarga keluar, bawa lah, datanglah sini. Betul. Kan. Tambah lagi kita nak mula cuti sekolah kan. Hari ni hari terakhir persekolahan, dah mula cuti sekolah. Pasha. Jadi semua orang boleh bawa anak-anak dan juga family beramai-ramai ke KLCC besok. Baik Datuk, mungkin tadi Datuk ada sebutkan pelancaran ni juga akan diadakan serentak di Kuching dan juga KK. Di lokasi yang tersebut tu siapa yang akan merasmikan di sana? Di Kuching kita akan adakan di Maidin Putrajaya. Orang semua kenal lah Maidin Putrajaya. Tapi cuma walaupun diadakan serentak pada hari yang sama, itu besok, cuma di KLCC tu kita awalkan pada pukul 9 pagi. Di Kuching di Maidin Putrajaya pukul 11 pagi dirasmikan oleh Timbalan Menteri Utility, iaitu selaku pengurusi jawatankuasa sambutan Hari Malaysia, Hari Kebangsaan. Di Kota Kinabalu adalah di One Borneo Hyper Mall. One Borneo Hyper Mall, orang Sabah dia tahulah. Pun pukul 11 pagi dirasmikan oleh Menteri Kewangan Negeri Sabah. Dan mereka juga akan ada persembahan seperti yang kami bakal adakan besok. Dan tunggulah, sebab di sana pun mereka dah mewar-warkan tentang sambutan ini di peringkat negeri. Dan untuk makluman Pasha dan para penonton yang dihormati sekalian, yang duduk di Perlis, Johor tu usah khawatir sebab kita pun ada live telecast. Siaran langsung. Kita berharap Bernama TV akan mungkin buat cross. Kita ada live FB Kementerian Komunikasi. Jadi siapa yang tak dapat berada bersama-sama kami itu, tapi kalau boleh nak travel daripada Johor Bahru, nak datang, nak tengok ni pun silakan. Silakan, sangat dialu-alukan Datuk. Okey, baik. Mungkin sebab logo tu sendiri belum dilancarkan, jadi kita tak tahu rupa dia macam mana. Tapi setiap tahun memang ada tema warna yang sama. Adakah tema warna itu akan dikekalkan, merah, biru, kuning, putih, ataupun mungkin ada elemen-elemen yang ditambah pada logo untuk tahun ini? Satu saja saya boleh maklum di sini, sebab dia macam anugerah
angkasa kan, dia bila umum dia baru nak buka sampul kan. Jadi sampul tu bukan ada pada saya sekarang. Datuk sendiri tak pernah tengok lagi Saya logo pun tu? belum tahu, tapi pemilihan terakhir pada jemaah menteri dengan menteri kepada persoalan Pasha tadi tu, dari segi warna memang ada warna berwarna-warni lah. Dan kita pun dah ada keluarkan t-shirt pun ada pelbagai warna, tapi janji ada warna jalur gemilang lah. Jalur gemilang punya warna tu pasti ada. Dan kami pasti logo yang bakal kita umumkan besok ni, especially yang di umur 18 hingga 25 ni, mereka akan minat lah. Mereka akan dan saya pun yakin besok gimmick yang kita nak melancarkan besok pun, orang datang pun nak ambil selfie tu. So kita bercadang gimmick itu besar, bukan sekadar LED board, tak ada. Ada satu gimmick berapa kaki entah, orang boleh berdiri sana, boleh ambil selfie, boleh viralkan. In fact kita nak mereka viralkan, kita bagi peluang. So kita akan make sure gimmick itu berada di sana at least dalam 2-3 hari. Baik, ini merupakan satu benda yang mungkin rakyat Malaysia boleh nanti-nantikan sempurna pelancaran logo dan juga tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Baik, untuk tema itu sendiri Datuk, setiap tahun tema itu mesti ada objektifnya ataupun sesuatu yang ingin dicapai. Untuk tahun ni, sebab Datuk tak boleh nak bagi tahu kita apa tema tersebut, tetapi mungkin boleh memberikan satu gambaran apakah objektif yang ingin dicapai melalui tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia untuk tahun ni. Pasal satu lagi soalan yang baik, sebab tema ni kita pilih ataupun jemaah menteri pilih berdasarkan kepada situasi pada masa kini di Malaysia lah. Kita ni lebih sekarang kepada satu masyarakat yang majmuk, yang mempunyai kesefahaman antara satu sama lain. Kita nak memartabatkan lagi perhubungan kaum ni. Banyak isu-isu banyak cabaran. Jadi melalui tema dan logo ni, kita berpendapat bahawa kita dapat menyatu padukan rakyat lah. Jadi tema ni walaupun mungkin panjang sikit, tapi dia ada maksud dia ada makna dia. Maknanya dia bukan saja khusus kepada satu kaum. Maksud tema tu dia meliputi pelbagai sektor, bukan masyarakat Melayu, bukan Cina, bukan India saja, tapi Kadazan, Iban, semua sekali. Jadi bila pemilihan tema ni bukan senang. Kita bagi dalam 6-7 tema tu, lepas tu dia dipilih oleh satu badan, satu jawatankuasa, dan kemudian pada akhirnya adalah terpulang kepada jemaah menteri tema mana yang. Jadi secara singkat Pasha, tema ni bila diumumkan besok bersama dengan logo, pasti dia punya objektif, motif dia adalah perpaduan. Baik, dan juga untuk setiap tahun kita menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia adalah untuk mengingati jasa-jasa pejuang-pejuang yang telah berhempas pulas untuk mendapatkan kemerdekaan untuk negara dan juga untuk kita menghargai penubuhan Hari Malaysia itu sendiri. Jadi, Datuk, apakah harapan kerajaan perpaduan untuk pelancaran logo dan tema, dan juga mungkin apakah harapan kerajaan untuk orang kata reaction daripada rakyat Malaysia tahun ni? Seperti yang saya dari awal lagi saya dah menyatakan di sini, Pasha, kita nak penglibatan daripada semua kaum. Saya merayu lah, saya merayu kepada semua kaum ni, jangan lihat ni sebagai satu aktiviti untuk satu kelompok masyarakat sahaja. Tidak. Hari Kebangsaan, Hari Malaysia merupakan aktiviti ataupun hari yang ditunggu-tunggu, yang hari tarikh keramat tu 31 Ogos dengan 16 September tu. Orang tak lupa daripada mula bersekolah tu kita dah diajar tu. Jadi kita mulakan besok pada 27 hari bulan Mei, kita akan ke bulan Julai tu akan ada pelancaran bulan kebangsaan. 31 Ogos nanti kita bertemu, tempat dia pun akan diumumkan oleh menteri besok. Tiap-tiap tahun Hari Kebangsaan tu kita buat, tahun lepas kita buat di mana? Kita buat di Dataran Merdeka. Betul. Jadi tahun ni pun ada sambutan secara besaran? Besaran of course. Besaran pasti, tapi tempat dia tunggulah besok. Tunggu dan lihat. Menteri mungkin akan umum. Jadi akan diumumkan besok juga? Besok mungkin akan diumumkan lokasi Hari Kebangsaan pada 31 Ogos dan juga lokasi Hari Malaysia pada 16 September. Mungkin di Sarawak, mungkin di Sabah, mungkin di Perlis.
tapi pasti di Malaysia lah. Baik. Ya. Dia menarik, ada banyak Ya. pengumuman yang dinanti-nantikan Ya, betul. untuk rakyat Malaysia berkenaan dengan pelancaran logo dan juga tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia Ya. 2023. Sementara kita memasuki sambutan Bulan Kebangsaan dan juga menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia yang akan datang. Ada satu usaha negara untuk menyatukan ataupun menyatu padukan semua rakyat Malaysia dari pelbagai lapisan. Baik, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak Terima Dato' kasih. Siva Balan kerana bersama kami untuk bercakap sedikit mengenai pelancaran logo dan juga tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2023. Jadi seperti yang Datuk katakan tadi, kepada anda semua yang tak ada perancangan, mungkin besok nak bawa ahli keluarga keluar berjalan-jalan ataupun bersiar-siar, bolehlah ke KLCC di Laman Simfoni. Betul ya, Datuk? Ya. Bermula jam 9 pagi, tapi mungkin rasanya kena pergi awal sikit lah supaya boleh Terpulang, mendapatkan ya. tempat duduk yang sesuai untuk kita lihat pelancaran berlangsung pada besok pagi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, Datuk. Baik, kita akan berhenti berehat untuk seketika nak minum air lah. Sekejap suara saya serak-serak. Kita akan kembali selepas ini. Bila bercakap mengenai Emirat Arab Bersatu, apa yang bermain di fikiran kita ialah bangunan pencakar langit yang tinggi, iaitu Burj Al Khalifa, pulau buatan manusia, The Palm, selain The World. Bukan itu sahaja, banyak lagi keunikan yang ada di Emirat Arab Bersatu atau lebih tepat Dubai. Bagi yang mahu belajar menunggang unta, di Dubai terdapat sebuah sekolah khusus di mana anda boleh belajar untuk menunggang binatang padang pasir. Apa yang menariknya, sekolah menunggang unta ini merupakan sekolah pertama yang diberikan kebenaran oleh pemerintah Dubai untuk menjalankan operasinya. Menurut pengasas Pusat Menunggang Unta Gurun Arab ataupun The Arabian Desert Camel Islam Malaysia USIM. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama saya pada pagi ini di Apa Khabar Malaysia. Satu topik yang mungkin orang akan kata agak berat, berhubung hubungan diplomatik atau hubungan bilateral yang seperti semua orang tahu, kita tidak boleh beroperasi sebagai pulau. We cannot function as an island. Tiada mana-mana, tak ada satu negara pun yang boleh berfungsi secara bersendirian, betul. Dan perlu ada pelbagai hubungan diplomatik antara negara-negara serantau dan juga negara-negara seluruh dunia. Jadi untuk hubungan Malaysia dengan UAE itu tersendiri, kita lihat dalam situasi yang terkini ataupun dalam situasi yang sekarang ini, hubungan antara Malaysia dengan Emirat Arab Bersatu bukanlah sahaja hubungan antara negara, tetapi juga ia melibatkan hubungan persahabatan yang agak rapat antara Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, iaitu pemerintah UAE, dan juga dengan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan juga baru-baru ini Sheikh Khalid dan Putra Mahkota Abu Dhabi telah mengadakan lawatan ke negara kita dan juga untuk melawat 5 baru-baru ini. Jadi menurut pandangan doktor, apakah yang boleh kita dapat ataupun apakah yang boleh kita tanggapi daripada lawatan orang kata Putra Mahkota ke negara Malaysia? Baik, terima kasih Pasha. Pertama sekali terima kasih bernama kerana telah mengundang saya. Hari yang sangat baik, hari yang sangat mengembirakan untuk kita semua apabila kita tahu hubungan kita dengan UAE kekal akrab dan kekal baik. Kita dan UAE ni memang tak pernah ada isu yang besar. Memang kita sahabat baik dari dulu. Kalau kita lihat sejarah pun, UAE merupakan sebahagian daripada Empire Kerajaan Islam. Malaysia juga sama. Daripada zaman Melaka, kemudian kita pergi ke Johor dan kerajaan-kerajaan lain yang pernah wujud di Kepulauan Melayu. So dari segi sejarah, yang mengikat kita antara Malaysia dan UAE ini adalah persamaan kepercayaan. Persamaan kepercayaan. Malah kemungkinan besar agama Islam datang ke Malaysia melalui pedagang-pedagang daripada rantau yang sama, iaitu UAE di rantau Timur Tengah. Jadi agama Islam tu datang dari situ. Jadi itu adalah apa yang kita lihat, sejarah hubungan di antara Malaysia dan UAE. Jadi pada pendapat saya, kedatangan lawatan oleh pemimpin UAE, iaitu Putra Mahkotanya ke Malaysia,
akan terus mengikat hubungan yang baik di antara kedua-dua negara, bukan saja dari segi hubungan diplomatik yang baik, tapi dari segi perdagangan, dari segi oil and gas industry, because Malaysia pun negara yang memiliki kekayaan oil and gas, UAE pun sama, dan juga dari segi pelancongan. Kita perlu ingat Malaysia dan UAE adalah dua daripada negara yang paling banyak dikunjungi pelancong asing di dunia sekarang ini. Baik Doktor, baik. UAE sebenarnya merupakan antara destinasi ekspor utama Malaysia dan berkembang sebanyak 43% pada tahun 2022. Jadi kita boleh katakan hubungan baik antara Malaysia dengan UAE ini boleh menjadikan kedua-dua negara itu satu gerbang perdagangan untuk Malaysia ke Timur Tengah dan juga sebaliknya untuk UAE ke rantau ASEAN. Mungkin doktor boleh perjelaskan antara bidang-bidang baru yang mungkin ada potensi yang besar untuk diterokai antara Malaysia dan juga UAE selain daripada oil and gas, kerana as we know dunia sedang bergerak untuk mengurangkan atau moving towards green energy dan sebagainya. Betul. Memang betul, dunia sedang bergerak ke arah mengurangkan kebergantungan kepada oil and gas, yang sesuatu yang bagus kalau kita lihat. Sama ada cepat atau lambat itu bergantung kepada negara yang ingin berinovasi ke arah mengurangkan kebergantungan kepada oil and gas. Jadi saya rasa bidang baru tu saya mungkin kurang pasti, tapi mungkin boleh terus memperkasakan bidang kerjasama yang telah berlaku. Pada hemat saya dari dunia pendidikan. Saya pensyarah di USIM, salah sebuah universiti yang paling dekat dengan KLIA. Jadi mungkin kita boleh menggunakan menggunakan peluang yang ada bagi terus meneroka peluang pendidikan untuk menarik lebih ramai pelajar UAE. Mungkin sudah ada ramai di sini, tapi terus untuk menarik pelajar UAE untuk belajar di sini atau kita belajar di sana. Itu nombor satu. Nombor dua, pelancongan. Seperti mana yang saya sebut awal tadi. Pelancongan memang telah wujud lama di antara Malaysia dan UAE. Malah penerbangan untuk rakyat Malaysia pergi ke Eropah, gerbang dia adalah Dubai ataupun Abu Dhabi. Betul kan? Jadi, dan kalau kita lihat kepada statistik pelancongan, kalau tak salah majalah pelancongan, saya tak ingat nama dia, Condé Nast Travel ataupun CNN Travel, yang telah menyenaraikan Malaysia, Kuala Lumpur sebagai top 8 bandar raya paling dikunjungi di dunia, dan Dubai ada berada di top 5. Jadi ini menunjukkan kita berpotensi besar dalam bidang pelancongan. Mungkin kita boleh teruskan dari sudut itu. Dan sudut yang lain mungkin dari kerjasama, contoh, bidang saya undang-undang laut. Jadi waktu saya buat kajian mengenai pelayaran kapal di Selat Melaka beberapa tahun yang lalu, UAE adalah salah sebuah penyumbang, negara yang telah banyak menyumbang dalam memastikan ada kerjasama yang baik, memastikan Selat Melaka tidak tercemar dan dapat menjalankan aktiviti perkapalan secara mampan. Maksudnya di sini UAE antara salah sebuah negara yang telah menyumbang kepada dana memastikan keselamatan pelayaran dan alam sekitar di Selat Melaka, salah sebuah selat yang tersibuk di dunia, dapat dijaga dengan baik. Jadi dari sudut itu, dari sudut pendidikan, dari sudut pelancongan dan juga perdagangan dan perkapalan, itu mungkin sesuatu yang kalau benda itu sudah ada, kita boleh teruskan dan memperkasakannya di antara kedua-dua negara. Okey, baik Doktor, kita nak bercakap serba sedikit mengenai mungkin hubungan kerjasama antara Malaysia UAE dalam bidang pertahanan, tapi sebelum itu kita nak berhenti untuk berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baik, masih lagi bersama saya dalam Apa Khabar Malaysia. Terima kasih kerana masih setia, dan juga tetamu Dr. Muhammad Hazmi. Kita bercakap mengenai hubungan baik antara Malaysia dan juga UAE. Tersasul-sasul saya pagi ni. Baik, bila kita bercakap tentang hubungan diplomatik antara dua buah negara, ada pasang surutnya, ada naik dan turun. Dan seperti kita tahu, ada situasi yang terdahulu di mana hubungan antara Malaysia dengan UAE itu agak merudum ataupun ada situasi yang kurang baik. Jadi dalam orang kata sejak akhir-akhir ini ataupun baru-baru ini dilihat seperti hubungan Malaysia dengan UAE itu semakin bertambah baik. Mungkin doktor boleh berikan sedikit pandangan doktor sendiri. Baik, terima kasih Pasha. Pendapat saya sendiri, saya tidak dapat rasakan
bahawa hubungan antara Malaysia dan UAE itu pernah merudum. Saya personally saya tak pernah merasakan ianya merudum atau pernah menjadi buruk. Kalau kita menggunakan kata merudum, saya mungkin akan merujuk kepada hubungan antara Malaysia dan Korea Utara yang pernah, itu bukan merudum, itu memang habis terus kan. Kita tak ada hubungan dengan Korea Utara. Kita dah tarik kedutaan kita daripada Pyongyang, dan Pyongyang pun melakukan perkara yang sama. Duta-duta itu menjadi persona non grata, tetamu yang tak diundang. Jadi itu tak pernah berlaku dengan UAE. Jadi merudum tu saya rasa mungkin perkataan yang mungkin kurang sesuai, nombor satu. Dan kalau sekiranya hubungan tak baik, kenapa antara Malaysia dan UAE, rakyat kita boleh pergi ke UAE tanpa visa. Kita boleh beli tiket hari ni, besok kita pergi, atau petang ni boleh pergi UAE, dan pesawat daripada UAE, Emirates atau Etihad datang ke Malaysia setiap hari. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan hubungan itu merudum? Kerana dari segi perdagangan baik, diplomatik baik, dan kalau merudum, mana mungkin pemimpin tertinggi daripada UAE datang untuk berkunjung negara kita. Jadi seperti macam kalau kita berhubungan baik, kalau hari raya baru habis. Jadi kita pasti akan berkunjung ke open house kawan kita yang paling rapat. Betul. Dan di sini kita dapat lihat UAE datang ke Malaysia. Jadi artinya saya rasakan hubungan kita tak pernah merudum dengan UAE. Kalau ada pun mungkin skirmishes sikit-sikit lah, biasalah kan. Tapi sekarang ini kita sedang menuju ke arah hubungan yang lebih baik di antara dua negara. Dan hubungan ini sangat penting kerana UAE adalah rakan strategik Malaysia yang antara paling penting sekali. Doktor, kita boleh lihat persahabatan antara yang di Pertuan Agong kita dengan juga Sheikh Mohammed bin Zayed. Mungkin doktor boleh terangkan serba sedikit. Apakah antara impak ataupun implikasi hubungan baik Malaysia dengan UAE? Adakah Malaysia akan lebih terlibat dalam hal-hal hubungan negara-negara Timur Tengah contohnya, ataupun apakah mungkin kedudukan Malaysia dalam menangani konflik-konflik di rantau Timur Tengah itu sendiri? Baik, Timur Tengah memang rantau yang bergejolak. Itu kita memang dari dulu lagi. Jadi Malaysia dan UAE adalah antara negara, pada pandangan saya adalah negara UAE. Dan ini merupakan orang kata antara bukti persahabatan yang kukuh antara Malaysia dan UAE. Jadi dari segi kerjasama, dari segi pertahanan pula, bagaimana pandangan doktor, kerjasama yang boleh atau yang ada atau boleh diperbaiki antara kedua negara ini? Kerjasama pertahanan tu saya rasa sesuatu yang memang kita sering lakukan dengan banyak negara, bukan dengan UAE saja. Sebagai contoh, dengan kita adalah pihak tentera kita adalah melakukan latihan bersama tentera Australia, Amerika Syarikat dan sebagainya. Jadi untuk UAE saya rasa mungkin kerjasama pertahanan itu sudah ada. Mungkin kita boleh terus untuk mengadakan siapa tahu lebih latihan ataupun export of expertise sebagai contoh kan, kita berkongsi maklumat, berkongsi pengetahuan pertahanan dan sebagainya, dan ini perlu dilakukan seperti saya sebut kerana ini dapat terus mengukuhkan hubungan baik di antara Malaysia dan UAE. Baik, doktor, di waktu Malaysia dilanda musibah banjir dan sebagainya, kita juga melihat UAE telah pun memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir. Adakah ini dilihat mungkin kesan daripada hubungan mesra secara peribadi antara Al-Sultan Abdullah itu sendiri dengan Sheikh Mohammed bin Zayed, ataupun bagaimana dilihat impak ataupun kesan daripada orang kata gesture yang sebegitu antara dua negara? Soalan yang sangat menarik. Ini saya rasa memang soalan yang sangat menarik dan sulit untuk dijawab, tapi sangat menarik untuk dijawab. Okey, kita perlu ingat Malaysia dan UAE adalah dua negara berdaulat yang merupakan anggota kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan piagam PBB ada sebut negara-negara yang merupakan menjadi ahli PBB perlu berusaha ke arah keamanan sejagat, ke arah memastikan manusia sejagat dapat hidup dalam keadaan sejahtera. Jadi mungkin apa yang berlaku itu kerana UAE sedar kedudukan baik, mereka memiliki kedudukan yang baik sebagai negara anggota PBB, dan mungkin juga atas persahabatan yang baik di antara Sultan Abdullah dengan pemimpin tertinggi UAE. Dan kita tahu Malaysia secara umumnya, Pasha, negara yang berkawan dengan semua orang.
Malaysia berkawan dengan semua orang kecuali satu negara itulah. Itu pun sebab ada masalah. Jadi mungkin dengan kedudukan Malaysia sebagai negara yang mesra dengan semua negara menyebabkan UAE ingin membantu, bukan saja UAE, negara lain juga. Jadi ini perlu diteruskan bagi meletakkan Malaysia di tempat yang tertinggi di pesada antarabangsa. Tadi sebab tu kita borak-borak kan waktu commercial break tadi ada kita berborak mengenai mungkin hubungan antara Malaysia dan juga negara-negara lain di Timur Tengah, contohnya hubungan yang baik antara Malaysia dengan UAE. Adakah ia akan memberi kesan kepada ataupun adakah ia akan memberi kesan kepada hubungan baik antara Malaysia dengan negara-negara lain yang mungkin antara dua negara itu tidak mempunyai satu hubungan yang baik? Macam mana pandangan doktor dalam situasi yang sebegitu? Ya, betul. Kita dapat lihat, yelah, negara-negara pun ada negara yang dia jadi best friend. Macam manusia juga, kita ada best friend kita dalam kelas yang sama kan. Ada yang kita suka, ada yang tak. Sama juga dengan negara. Jadi, tapi pada pandangan saya, sekiranya kalau Malaysia bersahabat dengan UAE sekalipun, dan UAE bersahabat dengan Malaysia, ia tak bermakna negara yang tak gemar dengan mana-mana negara ni tidak ingin berbaik dengan kita. Contohlah, contoh. Kita sangat baik dengan negara-negara kuasa besar seperti Amerika Syarikat, Rusia dan juga negara China. Adakah dengan Malaysia berbaik dengan Rusia menyebabkan kita tak baik dengan Amerika Syarikat? Tidak kan? Sama juga dengan China. Dia tidak menyebabkan hubungan yang baik yang telah terjalin itu menjadi keruh. Jadi sama juga dengan UAE. Saya rasa hubungan Malaysia dan UAE perlu terus diperkukuhkan agar suara kita di OIC, suara kita di pesada antarabangsa, bukan saja di OIC, dapat terus didengari. Dan kita harus sedar UAE ini sebuah negara yang sangat kaya. Betul. Jadi kita boleh banyak belajar dan juga banyak mendapatkan manfaat menerusi hubungan dua hala yang baik ini. Doktor, adakah doktor melihat hubungan baik antara Malaysia dan UAE, dan seperti pada awalnya kita sebut tentang kedua-dua negara menjadi satu gerbang perdagangan antara dua rantau Timur Tengah dan juga ASEAN, dengan mungkin kita sedang menuju ke arah untuk mengurangkan kebergantungan terhadap negara-negara barat. Adakah mungkin ini merupakan satu kerjasama yang baik yang boleh diteruskan pada masa hadapan supaya rantau Asia dan juga Timur Tengah ni boleh orang kata terus berkembang dengan sendirinya? Saya lupa nak cakap dari awal, Pasha. Ini mungkin secara pandangan peribadilah. Malaysia dan UAE boleh jadi best friend. Tahu kenapa? Sebab UAE ada bangunan tertinggi di dunia, iaitu Burj Khalifa. Kita pula ada Menara Merdeka, kedua tertinggi. So ini mungkinlah bukan penanda aras, tapi ini menunjukkan satu identiti bila orang kata okey, negara mana memiliki bangunan tertinggi di dunia? Nombor satu UAE, nombor dua Malaysia. Jadi nampak di situ dah ada macam satu sesuatu yang mengikat antara dua negara. Bukanlah satu simbolik yang sangat yang punya magnitud yang besar, tapi orang awam dapat melihat macam okey, itu adalah salah satu nombor satu UAE, nombor dua Malaysia. Jadi pada pandangan saya, hubungan dengan UAE seperti apa yang saya sebut dari awal perlu terus diperkukuhkan, diperbaiki, kerana UAE adalah salah satu suara yang besar juga dalam Liga Arab. Kalau tak salah saya, memang suara yang besar dalam Liga Arab dengan kekayaan, kemakmuran yang dimiliki kan. Jadi kalau kita dapat berbaik dengan UAE, bererti kita dapat juga untuk menerobos masuk, bukanlah menerobos, maksud saya mendapatkan menggunakan pengaruh yang ada bagi memastikan suara kita di OIC didengari, di peringkat antarabangsa didengari dan sebagainya. Jadi dengan ini dapat meletakkan Malaysia seperti yang saya cakap awal tadi, di kedudukan yang lebih baik di pesada antarabangsa sebagai negara yang mencintakan keamanan bukan saja dengan UAE tapi malah dengan semua negara yang ada di dunia. Untuk negara kita, Malaysia sendiri, apakah mungkin antara peranan yang boleh dimainkan mungkin oleh kerajaan untuk membolehkan UAE menggunakan Malaysia sebagai gerbang untuk mereka memasuki ataupun berhubung baik dengan ada hubungan perdagangan dan sebagainya dengan rantau ASEAN? Salah satunya untuk mempunyai hubungan yang baik, kita perlu pastikan negara itu senang nak pergi. Itu Singapura dah lakukan dulu dah. Sebab itu sekarang Changi Airport tu salah sebuah lapangan terbang yang memiliki international passenger traffic yang tertinggi di dunia. Jadi mungkin kita boleh belajar dari situ dan menjadikan KLIA ni hub utama untuk penerbangan daripada UAE untuk UAE lah, terutama kita sedang bincang pasal UAE, untuk datang ke Malaysia. Memang kita dah jadi hub pun di sini.
Mungkin itu nombor satu. Nombor dua, seperti saya sebut, pendidikan. Ada universiti di Malaysia yang menggunakan bahasa Arab sebagai media perantara seperti universiti saya sendiri. Jadi mungkin boleh kita terus mengundang pelajar-pelajar dari sana untuk belajar di sini. Jadi bila kita belajar di sini dan pelajar kita juga belajar di sana, seperti yang berlaku di UK lah. Jadi bila kita ada produk yang dihasilkan, akan berlaku satu perasaan kecintaan kepada negara itu. Sebab tu ramai rakyat Malaysia, sikit-sikit London. Kenapa? Sebab kita ada betul, kita ada hubungan yang baik dengan negara tersebut dan juga mungkin ialah satu legacy yang kita ada. Mungkin juga macam doktor sebutkan tadi lah, kita boleh ada satu pertukaran kemahiran. Betul, pertukaran kemahiran itu sangat penting. Kemahiran daripada negara UAE yang dibawa ke sini dan juga apa yang kita ada di negara Malaysia itu boleh juga dikongsi bersama di UAE. Baik, nampaknya memang satu orang kata hubungan diplomatik ni antara dua-dua buah negara ini satu cabang yang sangat menarik untuk dibincangkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada doktor kerana sudi bersama kita pada pagi ini untuk kita berbincanglah sedikit mengenai hubungan baik antara Malaysia UAE. InsyaAllah mana tahu kita akan bincangkan pula hubungan baik Malaysia antara negara-negara yang lain pula. Sudah dan kita boleh lihat bagaimana kerjasama yang baik antara dua buah negara boleh memajukan kedua-dua belah pihak dalam pelbagai sektor, terutamanya untuk mengembangkan ekonomi negara masing-masing. Baik, terima kasih sekali lagi doktor kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Itu sahaja masa bersama saya di Apa Khabar Malaysia pada hari ini. Diharapkan anda semua di luar sana menjaga kesihatan dengan sebaiknya. Minumlah air banyak-banyak. Suara saya pun dah serak-serak dah ni. Selamat menyambut hujung minggu dan juga selamat bercuti sekolah kepada anda yang di luar sana. Assalamualaikum. Bye. Bangkit yakin berdiri, segala seterusnya. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu. Terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak. Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa? Perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya.